أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini kita bersiaran lagi bersama dengan Madrasah 20 minit Mursyid. Dan insya-Allah untuk sesi saya kita akan sambung sesi kita iaitu dengan tajuk bedah buku Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan, dan hari ini kita masuk siri yang ke-10. Siri yang ke-10 kita masih lagi menyambung isu berkaitan dengan sifat-sifat syaitan. Ini okey, tajuk ini, bab ini adalah bab berkaitan dengan sifat-sifat syaitan. Okey. Kita dah belajar gitu sifat-sifat syaitan. Syaitan ada beberapa sifat. Kita dah bincang tabiat syaitan, sombong, takabur. Okey, ni dah bincang. Kemudian kita bincang juga membazir. Kemudian gemarkan arak, judi dan juga tilik nasib. Pengotor. Kemudian suka mungkir janji. Suka sebarkan fitnah. Kisah bagaimana Nabi Sulaiman difitnah oleh orang Yahudi berikutan hasutan syaitan. Kemudian suka mengapikan permusuhan. Ini cerita Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara dia. Kemudian pemarah. Dan akhir sekali syaitan ni kita bincang itu sangat benci kepada zikir pada Allah. Disebut mereka lari bertempiaran mengeluarkan kentut yang kuat. Kentut tu kerana mendengar lawangan azan. Ini hadisnya. Nabi kata apabila azan dilaungkan untuk solat, syaitan pasti lari sambil mengeluarkan kentut kuat sehingga tidak didengarinya azan. Ini yang terakhir kita berhenti sebelum ini, itu pada muka surat 82. Dan insya-Allah pagi ini ataupun tengah hari ni kita akan sambung lagi untuk belajar berkaitan dengan berkaitan dengan tipu daya syaitan ataupun sifat syaitan ni, iaitu yang ke-10. Sifat mereka ni pembelit ataupun penipu yang licik. Pembelit ataupun penipu yang sangat licik. Ini berdasarkan ayat daripada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf kita kata ayat 20 dan juga ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 dan yang ke-21, tengok. Ayat ini Allah kata apa? Allah kata ayat ini kisah bagaimana ayanda kita Nabi Adam alaihissalam bersama bunda kita Hawa pada kali pertama telah ditipu oleh iblis dengan cara belitan, penipuan yang sangat licik. Okey, tengok dia menggunakan sumpah palsu ni. Dia kata syaitan membisikkan hasutan kepada mereka berdua Adam dan juga Hawa supaya dia dapat melihat aurat mereka berdua yang sekian lama tertutup daripada pandangan. Sebab apa ni? Kerana antara spesifikasi dalam syurga pada masa itu, siapa yang melakukan maksiat ataupun menderhakai perintah Allah akan terbuka pakaiannya. Okey, lepas tu waqala, mereka syaitan pun kata, "Manahakum, tidaklah Tuhan kamu berdua melarang kamu menghampiri pokok ini illa an takuna malakaini, melainkan kerana dia tak suka menjadi malaikat ataupun menjadi orang yang kekal selama-lamanya berada dalam syurga." Lepas tu waqasamahuma, dia bersumpah kepada mereka berdua, "Inni lakum laminan nasihin." Aku ni ikhlas, aku orang yang ikhlas bernasihat kepada kamu berdua. Dan ternyata kalau kita perhati, belitan iblis ni dia guna segala kelemahan yang ada pada manusia. Sebab apa? Antara kelemahan yang ada pada manusia ni, manusia takut, manusia risau tua dan risau mati.
Lepas tu dia gunakan elemen itu untuk menipu Adam dan juga Hawa supaya melanggar perintah Allah. Dia kata sebenarnya, kamu ni manusia, kamu akan tua. Dan kamu akan lemah, kamu akan mati. Itu sebabnya Allah tak bagi makan buah ni. Buah ni kalau kamu makan, kamu akan bertukar menjadi malaikat. Dan kamu akan berpuasa, kamu akan kekal hidup. Jadi sebenarnya Tuhan buat kamu ni memang untuk mematikan kamu suatu hari nanti. Jadi kamu ni lemah. Jadi oleh kerana itu katanya Iblis, makan buah ni. Kata dia beli dengan benda sedia ada. Ini kata-kata kebijaksanaan liciknya Iblis ni. Jadi kalau kita jumpa orang yang kuat menipu, licik untuk menipu dengan berbagai cara sehingga orang terpedaya, saya katakan orang macam sebenarnya adalah dia ada genetik iblis ataupun syaitan dalam badan dia. Waliyadzubillah. Okey, itu yang ke-10 sifat mereka. Yang ke-11, oportunis. Mereka ni oportunis yang sangat pandai mengambil kesempatan. Mereka ni mengambil peluang, segala peluang yang ada untuk mengambil kesempatan menyesatkan Adam. Ini berdasarkan sebuah hadis. Nabi kata, ala la yakhluwanna rajulan bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Janganlah seorang lelaki itu bersendirian dengan wanita, kerana pasti yang ketiga adalah syaitan. Dan syaitan bila dia duduk celah-celah tu, dia beri berbagai-bagai idea, ambil peluang yang ada untuk menyesatkan. Dan kadang-kadang dia sanggup untuk menunggu untuk satu tempoh masa yang lama untuk merosakkan hubungan lelaki perempuan ni dengan zina dan sebagainya, walaupun terpaksa mengambil masa yang lama. Maksud kesabaran mereka ni luar biasa lah. Dan mereka sentiasa intai peluang. Lepas tu Nabi kata, alaikum bil jamaah, kamu kena bersama dengan jemaah. Wa iyyakum wal furqah, dan janganlah kamu pecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahidi, setan tu dia duduk sekali dengan orang seorang, berseorang yang maksud tidak ada bimbingan. Wa huwa minal ithnani ab'ad. Dan dia kalau dah ada dua orang dia makin jauh. Maksudnya bila berdua ni dah ada pengaruh lain yang mungkin boleh saling menasihati. Lepas tu man arada bihubbu buhatan jannah falyanzimul jamaah. Siapa yang ingin mendiami syurga, Nabi kata kena bersama dengan jemaah. Jemaah kaum muslimin. Ini jemaah kaum muslimin janganlah kita sempitkan hanya pada parti, pada kumpulan kita. Apa sahaja jemaah yang kita kata mempraktikkan Islam mengikut kapasiti masing-masing, ia dikira sebagai jemaah. Waktu tuan-tuan, saya bersyukur Alhamdulillah. Dulu saya bergerak solo, saya bergerak sendirian daripada awal saya terjun dalam bidang dakwah ni tahun 2005 sampai tahun 2012. Alhamdulillah saya ditemukan dengan jemaah kami, iaitu Mursyid. Mursyid NGO Mursyid yang sekarang kita kata bersiaran daripada page Mursyid. Dan saya bersyukur lepas saya masuk ni memang banyak perubahan. Contohnya bila saya melakukan kesilapan, saya ditegur. Kerana saya belajar pula melihat kesilapan orang lain dan kita selalu syura, buat keputusan secara bersama. Dan Alhamdulillah dia bukan saja memberi ketepatan kepada keputusan kita, tetapi ia juga mengukuhkan silaturahim dan memberikan kita sudut pandang yang lebih luas. Itu kelebihan bersama dengan jemaah. Jadi kita pilih jemaah kita. Kita pilih jemaah kita, jemaah yang kuat, yang sangat hati. Dalam jemaah pula ada orang yang berilmu yang boleh menegur atau membetulkan kesilapan kita. Waktu bila kita tengok di sini, setan dia ambil kesempatan dan dia akan mudah ambil kesempatan kalau kita berada seorang diri. Sebab kita mungkin kita rasa kita betul, kita tidak ada orang yang nak menegur kita. Lalu kita boleh tergelincir, ditipu oleh setan yang sentiasa mengintai peluang. Atau ada sebuah lagi hadis Nabi. Nabi kata, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi masalatu illa qad istahwadha 'alaihim syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyah." Nabi kata, mana-mana tiga orang lelaki atau perempuan yang berada di bandar ataupun kawasan terpencil yang tidak dirikan solat secara berjemaah akan dikuasai oleh syaitan. Sebab itu kita kena solat berjemaah. Kerana hendaklah kamu sentiasa bersama kumpulan muslimin, kerana umpama serigala mudah membaham kambing yang sendirian tanpa kawanannya. Ini penting untuk kita. Kita perhati benda ni. Okey, sifat yang ke-12. Ini pun kita kena perhati. Saya perhati ramai orang yang agak cuai. Saya sendiri pun pernah ditegur oleh seorang syekh. Kerana saya duduk depan dia makan, saya gunakan tangan kiri. Walaupun guna tangan kiri itu kita tahu itu tak boleh. Tapi kita tolong bantu dengan tangan kanan. Bila sampai sini kita tolak tangan kanan. Syekh tu tegur saya depan-depan, dia kata, astaghfirullah ya Syekh. Dia kata, anta hafidhun Quran, aib, la ta'kul bishimalik. Dia kata, mu ni hafal Quran, aib besar, jangan makan dengan tangan kirimu. Dia kata ke saya terkejut. Dia kata, innama hadha laysa li mujarrad al-aql, kata ini bukan semata-mata aku nak makan.
Innama hadha lil musa'adah faqat. Kata ini sekadar membantu. Walaupun sampai sini aku tolak tangan kanan, aku makan tangan kanan lah. Dia kata, "La, tak boleh. Kamu kena tunjuk contoh." Jadi mula saat itu saya tegur, alhamdulillah, ingat lagi. Yang tegur saya itu orang Palestin. Nama dia Dr. Radwan Jamal. Dr. Radwan Jamal. Dan saya pegang benda itu sampai sekarang. Dan rupanya antara sifat setan, dia menggunakan tangan kiri. Nabi kata bila kamu makan, makan tangan kanan. Bila minum, minum tangan kanan. Kenapa setan makan dan minum menggunakan tangan kiri? Dan benda ni kita kena tegur. Kadang-kadang kita memang dilahirkan kidal. Kita kata tak apa lah. Untuk aktiviti biasa, contohnya menulis ataupun buat apa saja, kita gunakan kidal. Tetapi bila aktiviti yang spesifik, dan makan minum spesifik lah. Sebab ini disebut oleh Nabi. Makan minum dia masuk. Bila Nabi sebut makan dan minum, masuk makan minum sahaja yang perlu kita jaga. Walaupun kekok macam sekalipun, pastikan makan minum kerana ini saranan daripada hadis secara khusus oleh Nabi, kita gunakan tangan kanan. Tahan sikit ya. Yang ke-13. Setan ni suka gopoh dan juga gelojoh. Nabi kata al-anatu minasyaitan wal ajalatu al-anatu min Allah wal ajalatu minasyaitan. Nabi kata al-anatu, ketenangan itu adalah anugerah daripada Allah. Manakala gopoh itu daripada gangguan syaitan. Kenapa? Dan syaitan suka kita jadi gopoh ni. Kerana syaitan nak bila kita gopoh, kita akan tersilap. Berbanding orang yang tenang. Bila orang tu tenang, dia fikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Boleh ataupun tidak. Contoh dia tengah nak marah ni. Dia nak melakukan satu tindakan yang mungkin boleh mencetuskan situasi-situasi yang panas. Ataupun yang dia akan sesali kemudian hari. Tapi dia berfikir panjang. Dia kata macam mana ni? Kalau aku buat macam ni, akan jadi macam tenang. Dia cuba bertenang walaupun dalam keadaan marah. Berbanding orang yang gopoh ni, dia buat sesuatu, kemudian dia akan sesali. Banyak kita tahu kes sampai bunuh orang, pukul orang dan sebagainya. Dan kita pun dalam proses, saya sendiri pun tuan-tuan sekalian, dalam proses untuk baiki. Dan sebenarnya bila sesi hari ini saya mengajar, saya juga sedang menegur diri saya sendiri melalui buku saya. Macam Hamka katalah, Hamka sedang menegur Hamka. Waktu dia baca buku di sini, seperti Hamka berada dalam tawanan ketika dia dipenjarakan oleh Soekarno. Sekarang ni saya pun baca buku ni, bukan kata saya manusia terbaik. Saya pun rupanya sedang menegur diri saya sendiri. Mungkin kita kata ada kita buat tindakan dalam waktu terdekat yang agak gelojoh. Ini kita teguran supaya kita lebih berhati-hati. Lalu inilah caranya ilmu takkan jadi cahaya. Menyuluh kita bila kita mungkin memerlukan suluhan-suluhan tertentu. Dari 13 sifat setan dan jin gelojoh. Gopoh. Okey, orang dengan hantu ni. Antara perangai setan lagi, iblis, dia suka merayau pada waktu maghrib. Merayau pada waktu maghrib. Gambar ni pun, saya pun, ni grafik yang dibuat oleh Telaga Biru ni. Menarik juga ni. Ada rumah kosong, tak ada makhluk. Tapi antara kesilapan kita, kita gambarkan setan itu seperti makhluk ini. Ini jelmaan yang nak ganggu, nak menakutkan kita. Sebenarnya kita tak payah risau sangat jelmaan macam ni. Kita patut risaukan hasutan syaitan yang mungkin boleh menyesatkan kita. Okey, tengok Dia suka merayau pada waktu maghrib. Jadi cara dia macam mana? Kita jangan merayau pada waktu maghrib. Lepas tu Nabi melarang ibu bapa, penjaga maupun orang dewasa membiarkan atau membebaskan kanak-kanak pada waktu ini. Nabi kata, "Idza kana junhul laili aw amsaytum", tak kala menjelang malam ataupun senja, Nabi kata. "Fakuffu sibyanakum", tahanlah anak-anak kamu daripada keluar malam. Kenapa? Fa inna syaitana tantashiru hina idzin, syaitan berkeliaran pada waktu itu. Maksud jenis syaitan dia suka berkeliaran pada waktu senja. Fa idza dhahabat sa'atun min al-lail, bila mana malam sudah berlabuh, fa khalluhum, biarlah mereka nak bebas dalam rumah. Wa aghliqu al-bab, dan tutup pintu-pintu rumah kamu. Wa dhkur ismallahi alaihi, tutup pintu baca bismillah. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, dan syaitan tak mampu untuk buka pintu yang tertutup dengan nama Allah. Nak cerita nama Allah ni sangat powerful. Sangat powerful. Sebab tu, kadang-kadang kita tengok orang KL, macam di kampung dulu. Saya di kampung dulu ingat, ini pantang ni, by the time sebelum maghrib tu dah kena balik. Kalau balik dah semayang maghrib, dah waktu maghrib balik, memang kena sebab lah. Dan rupanya, tindakan orang kampung, mak ayah kita dulu, dia sangat seiring dengan sunnah.
waktu senja. Sama juga waktu senja atau petang bawa ke senja ni, kata apa bahasa bawa ke senja ni tuan-tuan. Kalau kita perhati dah berdasar pengalaman kita, kalau kita tidur pada waktu ini, kita akan rasa tak sedap badan. Sama juga kalau anak-anak kita tidur pada waktu ini, biasanya anak-anak kita bangun, dia akan meragam. Terus kita pun fikir, kenapa meragam? Waktu yang konsisten sebab dalam sehari, ini antara waktu yang dikenali sebagai waktu syaitan. Waktu syaitan. Lepas tu waktu ni ada dua. Satu waktu terbaik, dipanggil waktu ketuhanan. Bila tu? Ni 2/3 malam. Ataupun 1/3 terakhir. Macam sekarang bulan Ramadan bagus sangatlah. Kita kata waktu sahur tu. Kemudian dipanggil waktu Rabbani. Kenapa tu? Kenapa? Itulah saat mustajab doa. Sebab sebuah hadis disebut rahmat Allah turun ke langit dunia ni. Rahmat Allah turun ke langit dunia pada waktu itu. Dan pada waktu itu doa kita pun sangat mustajab. Bahkan kalau kita bermimpi pada waktu itu, sebelum tidur pun kita betul keadaan tidur yang berzikir dan sebagainya, mimpi kita ada petanda insya-Allah. Tetapi kalau tidur lepas asar, ni dikira waktu syaitan. Waktu yang sangat tak elok. Sebab tu kalau orang nak menuntut ilmu hak sesat hitam ni, nak minta bantuan syaitan, inilah waktu dia lepas maghrib. Dia pergi tempat-tempat yang dia katakan keras, ataupun tempat-tempat ataupun dia melakukan benda yang tak elok. Itu kita kena berhati-hati. Jangan duduk merayau pada waktu maghrib. Kerana itu menjadikan kita ni geng kepada syaitan. Waliyahzubillah. Okey, tuan-tuan, itulah kesimpulan lebih kurang. Kesimpulan daripada bab ni. Antara contoh kalau boleh kita repat balik ya. InsyaAllah minggu depan kalau tidak ada arahan kita masuk berikutnya. Syaitan ni makhluk yang dilaknat lagi hina. Semua yang berkaitan dengan syaitan ni buruk. Fizikal ataupun sifat dalaman dia. Sebab tu kita mulai kata huduh macam syaitan. Cantik seperti malaikat. Kenapa malaikat? Itu fitrah dia. Dah gitu. Kemudian pendedahan tentang sifat syaitan adalah untuk timbulkan rasa benci mendalam. Sebab apa? Boleh jadi kita benci syaitan tapi kita tanpa sedar perangai macam syaitan. Hubungan macam syaitan ni sesuai kalau saya gambarkan, kita kata tak kenal maka tak benci. Kena kenal. Dan bila kita kenal, kita akan jauhi sifat-sifat ini. Dan dalam bab ini, saya senaraikan sifat-sifat ini. Antara sifat syaitan yang wajib kita tahu dan dihindari. Kalau kita beriman pada Allah, kita benci pada syaitan, ini sifat-sifat yang perlu kita hindari. Sombong, takabur. Ini pun kadang-kadang ada pada kita. Ada pada kita ni. Kerana suka membazir dan kufur pada Allah. Kadang-kadang kita pada membazir. Gemarkan arak, judi, tilik nasi, pengotor. Pengotor ni bukan boleh ingat ni. Pengotor. Suka mungkin janji. Ini juga sifat munafik yang perlu kita jauhi sejauh mungkin. Lepas tu lagi suka sebarkan fitnah. Dan fitnah pula sekarang ni berlaku dengan mudah berleluasa dengan adanya media sosial. Waliyahzubillah. Berhati-hatilah tuan-tuan. Jangan sampai kita ni jadi kawan geng kepada syaitan. Kemudian suka api-api kepermusuhan dan juga pergodaan. Suka api kepermusuhan pergaduhan. Ini pun sama dengan ada orang jenis batu api. Dan di batu api itu macam-macam cara. Dan kalau kita kata perhati sekarang ni nak jadi batu api dalam media sosial lagi mudah. Dia ambil sesuatu, dia share. Sesuatu yang boleh menimbulkan persepsi negatif. Macam dalam isu politik dan sebagainya. Bila dia share, kata dalam grup tu, WhatsApp grup tu ada penyokong sekian yang opposite. Lalu oleh kerana dicetuskan idea untuk mengapi-apikan permusuhan itu, menyebabkan menyebabkan orang tu jadi marah. Akhirnya menyebabkan pihak yang sengaja dia nak lagakan itu jadi marah dan menyebabkan mereka boleh bergaduh dan sebagainya. Okey, kemudian pemarah, sifat syaitan juga ni. Kita kena hindar, kena jaga, kawan diri, jangan marah tak tentu hala. Kemudian benci pada zikrullah, oportunis, sangat pandai mengambil kesempatan. Kalau kita ada perangai macam ni, maksudnya kita ambil kesempatan untuk perkena orang. Macam contoh kata scam maksudnya. Bila dapat tahu masa PKP ni ada yang keluarkan KBSP Sinar tu. Masa ni dah dia buat macam-macam scam untuk menipu, ambil duit orang. Ini sebenarnya perangai setan, kena minta jauh. Kemudian makan minum dengan tangan kiri. Macam saya katakan tadi, tidak semestinya kita kata kita kena bertindak semua dengan tangan kanan. Ini secara waktu khusus sahaja. Kenapa Nabi sebut secara khusus pada waktu makan dan minum.
gopoh gelujuh dan akhirnya suka meraya pada waktu maghrib. Mudah-mudahan kebencian kita kepada sifat syaitan akan menjauh kita dari segala kejahatan, sekaligus membuahkan iman dan juga amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, habis bab yang bab yang ke-6, dan insya-Allah untuk sesi akan datang kita akan bincang pula bab yang ke-7. Bab ke-7 nak kalau boleh saya kata topik utama, tajuk utama kepada buku saya ini, perang gerila dengan syaitan. Dan kita akan tengok nanti kenapa dia sebut perang gerila dengan syaitan. Dan dalam bab ini antara bab yang utama, panjang bab ni, kita akan belajar bagaimana cara-cara syaitan itu merosakkan anak Adam, serangan dia. Dan nanti kita akan bincang juga di sini, ini ada teori lah. Teori kononnya tempat singgah sana syaitan itu di mana. Kata yang ditegak Bermuda Triangle ataupun segitiga Bermuda. Betul ke tidak benda tu? Sebab itu antara dakwaan yang dibawa oleh wartawan Mesir ni. Dulu tahun 90-an, saya ingat lagi masa saya belajar di UM. Buku dia tu, tajuk buku tu Hiwar Ma'al Jinni Muslim. Hiwar sahafi, maksud interview soal khabar dengan jin Muslim. Lepas tu dia dakwa lah dalam interview tu dia kata seolah-olahnya dia cuba berteori pusat kerajaan iblis tu kat mana, dekat segitiga Bermuda. Kenapa dia kata dia cuba takwil hadis ini? Nabi kata sesungguhnya singgah sana ataupun pusat pemerintahan iblis terletak atas lautan. Lalu dia mengarah ke menghantar pasukan dia untuk menyusahkan manusia. Jadi kita fikir, betul ke tidak benda ni? Benda ni betul ke tidak? Jawapan dia nanti kita akan bincang untuk sesi akan datang. Saya kira cukup untuk tengah hari ni. Dah hampir 20 minit. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, mudah-mudahan perkongsian kita pada tengah hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.